pastinya. Alhamdulillah gembira rasanya di hujung tahun, berbaki 2 minggu lagi ke tahun 2024 dipertemukan hari ini bersama dengan Madini Haji Ahmad, pelapor daripada daerah Belait. Assalamualaikum, apa kabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam keadaan yang baik. Apa khabar juga buat Adini dan Sarina? Alhamdulillah, kita juga dalam keadaan yang sehat, afiat seperti yang Madini dapat saksikan. Baik, seawal pagi ingin kita bertanya juga macam mana keadaan cuaca di daerah Belait khususnya. Ya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa saja perancangan yang ingin dirancangkan pada pagi ini semoga ianya berjalan dengan lancar ya Sarina. Betul. Itulah harapannya kita ni juga Sarina ya. Baiklah Madini, soalan untuk kita ni bercambah minda hari ini di awal-awal pagi ni Madini. Maklum sajalah kita ni hampir melangkah meninggalkan tahun 2023 dan melangkah ke tahun baharu 2024. Ni orang resolusi ni memang cukup sinonim. Yang tidak mau azam tinggal azam, resolusi tinggal resolusi. Tanam azam banyak yang ditanam, yang dituainya nada. Jadi macam kalau Madini sendiri, macam mana setakat ni Madini? Mungkin boleh dikongsikan. Ya, bercakap mengenai dengan azam ya, kalau kita mengimbas kembali pada tahun lepas, dan dia pernah berazam untuk mengikuti beberapa program yang telah dikelolakan dari apa-apa saja program yang diadakan di daerah Belait. Namun dalam sepanjang tahun 2023 ini ya, kebanyakan program Dani tidak dapat mengikuti walaupun secara tidak langsung kerana adalah tugasan yang tadi diberikan. Tapi tugasan itu adalah untuk membuat coverage mengenai dengan program itu. Walaupun kita tidak mengikuti sepenuhnya, tapi kita dapat juga mengambil sedikit sebanyak manfaat ataupun juga mempelajari ilmu daripada program tersebut. Contohnya saja kita mendengar daripada taklimat, melakukan praktikal, walaupun kita ni membuat coverage ataupun rakaman, tapi kita dapat mempelajarinya sedikit. Itu adalah salah satu azam yang ingin dilakukan untuk mengikuti, melibatkan dalam program, walaupun tidak dapat ikut, dengan melakukan tugasan saja kita dapat mempelajarinya sedikit sebanyak daripada program tersebut. Dan insyaAllah kalau pada tahun hadapan kita akan cuba mengikuti program-program yang telah diadakan dengan melibatkan diri sepenuhnya. Betul, Alhamdulillah. Itu sebenarnya keseronokan kita ni bekerja dalam bidang broadcasting ni, dalam bidang penyiaran. Khususnya macam kalau kami di Rampai Pagi, Studi Madini sendiri, bukan hanya di studio saja ni Audah, tapi kami juga sama-sama terlibat melakukan pengembaraan di luar studio. Jadi ini merupakan kesempatan untuk bertemu dengan mendekati masyarakat. Mendekati masyarakat. Betul sekali. Baik, apapun inilah juga harapan kita khususnya dalam bidang kerja ya. Madini mempunyai harapan dan juga matlamat ke depannya untuk terus menyajikan konten-konten yang berpengetahuan penuh dan juga bermanfaat. Cukup baik sekali, pasti sekali di tahun hadapan daerah Belait akan terus membawakan sisipan ataupun konten yang cukup menarik ya. Betul. Baik, kita akan serahkan dulu kepada Madini untuk bersama penonton dari daerah Belait. Silakan. Silakan Madini. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat ya Audah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Audah dalam menyaksikan rancangan Apa Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait ya. Seperti biasa kami ke mana-mana bisa kita ada juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan sebagai pengusian sekali lagi, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Kalau ada terlebih dahulu saya mengongsikan satu info semasa yang akan berlaku esok hari ya, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekal elektrik di kawasan Jalan Temanggung akan berlaku pada esok hari Sabtu 23 Disember 2023 bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 2.30 petang, dan penutupan sementara ini ya disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan lampu jalan menumpang ke tiang kawat atas ya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklumnya tentang perkara yang telah disampaikan. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini.
memang tidak dinafikan bahawa kemahiran amat diperlukan, tambah lagi pada zaman ini, di mana melalui kemahiran akan mendatangkan hasil bagi menjana pendapatan harian. Sehubungan itu, diadakan kursus membuat roti canai yang telah pun diadakan di Dewan Mini Pusat Belia Jalan Bunga Rambai, Kuala Belait. Antara perisian kursus berkenaan ialah prinsip perniagaan, resepi, pengolahan roti dan kemahiran mengibar roti. Selain sesi teori, para peserta juga turut menyertai sesi praktikal cara membuat roti canai. Kursus ini baik, membagi ilmu pengetahuan yang mendalam. Ia membagi cabaran juga kepada semua yang mengikuti kursus ini. Ada kesusahannya juga. Ya, hari yang pertama kami mengikuti, cabarannya itu memang susahlah. Masa menyampur itu, ia tidak boleh ada step by stepnya tu. Menguli itu yang paling payah tu. Kalau biasa tadi modus ya kan di kedai-kedai itu sanang seusulnya, tapi bukan sanang untuk membuat itu. Untuk belia-belia, ia akan menambahkan lagi diorang punya pengetahuan itu. So bagus untuk belia-belia untuk menyertai kursus ini. Kursus yang ini roti canai ini, alhamdulillah bagus untuk orang manfaat untuk ramai orang lah. Jadi kalau orang akan membuat bisnes untuk pengalaman diri sendiri lah, mencari income lebih ekstra, boleh mencubalah pasal minat, and then untuk keluarga juga pasal anak-anak minat makan roti canai. Jadi untuk keperluan sendiri juga, nanti keperluan akan datang mana tahu berguna juga lah, dapat menimba pengalaman satu, sama cara-cara membuatnya, cara yang betul lah membuatnya. Sekarang ini di Brunei ini kurang dengan pembuat roti canai yang lokal, jadi at least ada pelapisnya yang orang untuk di negeri Tani ini lah, insyaAllah nyaman rasa hati membuat sendiri, hasil tidak perlu sendiri atau yang bisanya. Jadi kesilapan sendiri itu pun kadang kalau buat salah pun dapat diperbaiki lagi. Ini cara yang betul membuat roti canai yang itulah, yang nyaman, yang sedap, yang itulah, yang orang menyelerakan itulah, insyaAllah. Ambil peluang ini untuk untuk ikut kursus ini, at least ada untuk masa depan orang. Jadi peluang pekerjaan tu ada untuk orang. So orang ni yang pelapis, insyaAllah negara Tani kan. Hidangan unik berasaskan gandum sebagai bahan utama dalam penghasilannya menjadikan juadah ini antara pilihan orang ramai. Roti canai, cita rasa yang terpahat kukuh menempatkan keberadaannya di beberapa buah negara Nusantara. Roti nipis yang dihasilkan dengan tepung gandum diadun bersama bahan lain seperti telur, susu, gula dan air melengkapi ramuan asas penghasilan tepung doh yang diuli dengan tangan, disapu mejerin dan minyak. Tepung doh yang telah sempurna diuli akan dipotong kecil kepada beberapa bahagian untuk diuli menjadi bulat dan disapu minyak. Tepung ini akan dibiarkan selama semalaman sebelum digunakan untuk membuat roti canai. Walaupun roti canai boleh dinikmati di banyak kedai, tetapi tanpa kita sedari, kebolehan membuatnya lebih dikuasai oleh tukang masak warga asing. Meskipun ada yang pandai menyediakan tepung roti canai, namun kebolehan untuk menebarnya jadi masalah. Apatah lagi, tidak ramai pihak yang mahu tampil mengajar cara membuatnya. Sedangkan teknik tebaran yang betul menjadi rahsia keenakan dan kelembutan roti ini. Kursus seumpamanya ini diharap dapat melahirkan kepakaran teknik dan kemahiran pembuat roti. Di samping itu dapat dijadikan sebagai satu platform untuk menjana penghasilan hasil pendapatan dan sara hidup diri.